Shalom, jemaat yang terkasih. Bersyukur kembali kita dipersatukan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan kita juga mau bersyukur hari ini kita bisa memperingati Hari Orang Tua atau Parents Day. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Masing-masing kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam saat teduh. Kebaktian ini diadakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita. Amin. Hormat diberi. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Sungguh besar Kau Allah. Yang besar.
besar Kau, Allah kami, yang patut kami tinggikan, kami muliakan. Biarlah jiwa kami mengagungkan Engkau, ya Allah. Oleh karena Engkau, Allah yang besar, melebihi segala Allah. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, ya Bapa. Allah satu-satunya, pemberi hidup yang kekal, yang memberikan jaminan keselamatan buat hidup kami. Hanya kepadamu-lah kami mau datang menyembah. Saat ini, mari Roh Kudus, pimpinlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Mohon kiranya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas kami, dan kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati pikiran kami selalu tertuju kepadamu, dan kami boleh mendapatkan berkat melalui firman yang Engkau ajarkan pada kami pada hari ini. Terpujilah Engkau, Allah yang besar, yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita mau memuji-muji Dia. Mari kita katakan, sebab Kau besar, karena perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita katakan sekali lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ya, tiada yang seperti Dia, yang sanggup membebaskan diri kita dari hukuman dosa. Allah yang telah mengaruniakan anaknya satu-satunya, yang menjadi penebusan atas hidup kita. Yesus bayar semua. Pujian ini sebagai persiapan kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan
musik memainkan dengan lembut, mari kita mengambil waktu secara pribadi datang pada Tuhan. Tidak ada satupun kebaikan dalam diri kita. Kita begitu rapuh, mudah jatuh dalam dosa. Kita lemah, tidak berdaya. Mari kita bawa setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Dia yang sanggup melepaskan kita. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yesus bayar semua. Firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita berdoa. Bapa, dari firman-Mu sampai sekarang masih terus berlaku ya Bapa. Engkau memanggil setiap kami orang berdosa untuk kembali kepadamu. Orang jahat untuk kembali kepadamu. Supaya kami boleh diampuni, kami boleh dibersihkan, kami boleh disucikan. Bapa, termasuk diri kami, sekalipun sebagai orang Kristen, kami sadar kami masih jatuh ke dalam dosa. Kami masih melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Apalagi Bapa, kalau kami lakukan dengan motivasi yang jelek, motivasi yang tidak murni. Kami lakukan dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Kami lakukan tanpa persetujuan dari Tuhan. Kami melakukan bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kami membuka lebar-lebar ya Bapa dari hati kami yang terdalam, agar Tuhan mengoreksi kami dan kami boleh layak untuk beribadah karena Tuhan mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sejak Yesus di hatiku.
kita, Yesus ada dalam hati kita, hidup kita. Tunjukkan kehidupan baru dari 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita melalui pujian "Ku percaya pada Yesus", percaya pada firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. 天父上帝，谢谢你，我们已经准备了听你的话。 Setelah kami boleh memuji-muji nama-Mu, 你已经应许我们赞美你， setelah kami boleh mengakui dosa kami, 当我们已经认罪祷告， setelah Tuhan menyatakan pengampunan buat kami, 当主已经给我们赦罪之恩， hati kami siap untuk ditabur dengan 我们 firman-Mu. 的心
我们的心里已经准备你撒你的种子在我们心田当中， Pikiran kami boleh diarahkan kepada 你 firman-Mu, 把我们的思想转向你的话， supaya kami juga diberi kekuatan menjalankannya. 让主再次给我们能力，能够行你的话。 Sertailah kedua hamba-Mu, 有你与你两位仆人同在， sertailah kami semua yang 照 mendengar, 顾我们大家， supaya firman menolong kami 让主的话帮助我们每一个人， dan menyatukan kami dalam kebenaran. 让我们在真理上合一。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 靠 berdoa. 耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 52. 弟兄姊妹们，我们要一起来看路加福音第2章39节到第52节。 Bahasa Mandarin membacakan ayat 39 sampai 46. 中文用从39到46节。路加福音第2章第39节，约瑟和玛利亚照主的律法办完了一切的事，就回加利利到自己的城拿撒勒去了。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，由于神的恩在他身上。每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他12岁的时候，他们按照节期的规矩上去。守满了节期，他们回去。孩童耶稣人就在耶路撒冷，他的父母并不知道，因为他在同行人中间走了1天的路程，就在亲族和宿舍的人中找他。既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了3天，就遇见他在店里坐在教室中间，一面听一面问。 47 sampai 52. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 读经到此，每一位弟兄姊妹们，神必要祝福你，祝福你们，不论是听到，不但听到，也行道。 Saudara, kita akan belajar mengenai bimbingan rohani kepada anak. 弟兄姊妹们，我们要学习如何我们来教导我们的孩子在属灵方面。 Saudara, Yesus di masa anak-anak sampai remaja. 耶稣从他小的时候，直到他少年的时候， Saudara, dia berada di bawah asuhan orang tuanya, Yusuf dan Maria. 弟兄姊妹们，他是在约瑟与玛利亚的教导之下， Saudara, itu semua dicatat dalam 这 Injil. 完全都在四福音里记载。 Sekalipun memang singkat. 虽然非常的简单， Namun saudara, di sini kita bisa melihat keunikan yang ada di 但是 dalamnya. 在这里我们看见有一个非常奥秘、特别的事情在里面发生。 Ternyata Yesus Kristus pun memberikan contoh dan teladan 我们也 bagi 知 kita. 道，如何主耶稣给我们大家一个好的榜样。 Bahwa dia dari dalam kandungan ibu sampai kepada masa remajanya. 他从母胎当中，直到他少年的时候， Dia di bawah asuhan kedua orang 他是 tuanya. 在他2位父母亲下受牧养长大。 Walaupun saudara pada waktu usia 12 tahun ini, 虽然在22岁的时候， saudara, Yesus menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. 耶稣能够表现出他是一个非常特别的孩子。 Tetapi saudara, Yesus tetap merendahkan 但是 dirinya. 耶稣自己非常的谦卑， Merendahkan hatinya sedemikian.
他这样的谦卑在神面前， sehingga dia tetap di bawah bimbingan asuhan kedua 他 orang 谦 tuanya. 卑在他的父母亲的面前，父母亲仍然牧养他。 Nah, sekaligus dari sini sudah memberikan suatu pelajaran yang penting buat kita, 所以在这里告诉我们有一个非常重要的教育方法， khususnya buat orang tua. 特别我们做父母亲的， Bagaimana orang tua memberikan bimbingan rohani kepada 如 anak-anaknya. 何父母亲给孩子们在主里面的教育方法。 Saudara, sekarang kelihatan Tuhan sedang bekerja juga buat kita orang Kristen. 现在我们看神正在我们基督徒当中工作。 Tinggal di rumah, 你们住在家里， kerja di rumah, 你们工作在家里， semua harus tinggal di 每一 rumah. 件事情都在家里做的。 Disinilah kesempatan buat orang tua untuk memperhatikan 这 anak-anaknya. 就是时候，我们做父母亲的注意我们的孩子， Bukan berarti sebelumnya kita tidak 不是说你们没有 memperhatikan. 看过你们的孩子， Tetapi maksudnya sekarang lebih banyak waktu kita di rumah. 但是现在我们的时间在家里更多。 Inilah kesempatan bagaimana papa mama memberikan bimbingan rohani kepada 这就是 anak-anaknya. 时候，这就是时间，我们父母亲如何把教导孩子在主里面。 Saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan, 主内弟兄姊妹们， di dalam Alkitab 在圣经里面 kata mendidik, 告诉我们关于教育， saudara ini kata yang sangat penting sekali. 教育是一个非常重要的事情， Tidak sekedar memberi makan, 不是单单给孩子们吃， tetapi juga memberikan segalanya yang dibutuhkan oleh anak-anak 但是 kita. 给孩子们一切的需要， Supaya anak-anak itu bisa bertumbuh dengan 让 baik. 孩子能够好好的成长。 Saudara, 亲爱 binatang saja bukan sekedar memberikan makanan buat 亲爱 anak-anaknya. 的弟兄姊妹们，动物不只是把食物给孩子吃， Saudara, kita lihat saja rusa. 我们看一只鹿， Ataupun kita lihat saja kepada kambing domba dan 或者我们 sebagainya. 看绵羊或者是山羊， Saudara, memang betul mereka membimbing anaknya untuk makan rumput. 他们能够喂养，他们能够带孩子去吃草， Tapi bagaimana juga memberi pelajaran bagaimana lari dengan cepat. 但是他也能够教导孩子如何跑得更快。 Jadi sudah bukan sekedar anak itu diberi 这 makan. 不是单单给孩子吃， Apalagi manusia. 或者是尤其是我们人， Manusia punya emosi, 我们人有感情， punya mental, 我们有人格， punya rohani. 我们有灵魂，有属灵的灵魂。 Nah, saudara, di sini berarti anak-anak orang Kristen bukan sekedar diberi makan untuk tubuhnya bertumbuh. 所以，我们基督徒的孩子不是单单给肉体上的需要给他们吃， Mentalnya, emosinya, jiwanya, rohaninya juga harus 他们的 bertumbuh. 感情、他们的道德、他们的品德、他们的属灵的这个长进也需要。 Apalagi saudara, kita tidak pernah mengetahui masa depan kita. 尤其是我们不晓得我们以后怎么样， Dan kita juga tidak mengetahui masa depan anak kita 我们也 seperti 不晓 apa. 得以后我们的孩子要成什么样子。 Makanya firman Tuhan mengajarkan kita supaya orang tua bertanggung jawab 所以 kepada 神的话 anak-anaknya. 教导每个父母亲要对孩子们负责。 Saudara, kita tidak pernah tahu masa depan 我们 kita. 不知道我们以后要做什么， Seperti dengan wabah virus corona 就 ini. 好像现在正在发生的情疫。 Sampai kapan ini semua akan berakhir? 那么这个情疫要到什么时候？ Ahli matematika coba memprediksi, menghitung-hitungnya. 数学家用数学来算什么时候能够停止。 Ahli medis berusaha untuk mendapatkan vaksin secepat-cepatnya. 医学家一直研究用什么药来拯救这个疾病。 Mungkin ahli ekonomi, waduh bagaimana memikirkan supaya ekonomi tetap bisa 那 bertahan. 么经济学也一直想到怎么样使经济稳定， Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu 但是没有一个人知道 kapan wabah ini akan 什 selesai. 么时候这个情疫能够停顿。 Karena itu ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan mengusir wabah ini. 所以有一个神的仆人
他要赶出这个疫情， Ternyata tidak terjadi. 最后也不能发生。 Ternyata setiap hari bertambah puluhan ribu orang terinfeksi. 不但不停止，但是更多的人得着这个疾病。 Ini jelas hamba Tuhan palsu. 这是一个假的神的仆人， Saudara, karena itulah tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. 所以每一个人知道我们的前途是什么样子， Saudara, demikian pula kita harus menggantungkan diri 所以 kepada 我们要把我们自己交在我们的神。 di dalam memperingati Parents Day pada hari ini. 当我们纪念父母亲节的时候， Saudara, karena itulah kita tetap akan belajar dari firman Tuhan. 我们要学习神的话， Ini menjadi firman yang penting bagi kita orang tua. 这是为我们父母亲一个重要的宗教教育。 Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan 如 baik. 何我们要教导我们的最好的方法来教导我们的孩子？ Saudara, hal pertama yang kita bisa perhatikan dari nats ini apa? 第一，我们要注意从这个经文是什么？ Pendidikan rohani dalam keluarga. 就是在家庭里有这个基督化的教育。 Saudara, manusia adalah makhluk rohani. 人是属灵的动物， Karena manusia dicipta menurut gambar Allah. 因为人被创造是按照神的形象。 Saudara, ayat Alkitab menunjukkan dengan jelas. 那么这个经文很清楚的告诉我们， Saudara, makhluk yang lain tidak dicipta menurut gambar Allah. 其他的不是不是以神的形象来创造， Karena itu manusia tidak boleh disamakan dengan binatang. 所以人不能跟动物做一个平等的看法。 Karena itu saya heran sekali dengan Charles Darwin. 所以我对达尔文的学说很奇怪， Sampai dia mengatakan bahwa monyet atau kera itu adalah mirip dengan 一 manusia. 直说我们猴子人跟人的形象差不多一样， Cuma dikasih akal-akalan dengan satu teori. 是用一个假的言论来 Yaitu Pinglun. adanya missing link antara manusia dengan monyet. 所以人跟猴子，他说有一段的关系失掉了， Itu akal-akalan saja. 这是一个骗局， Dan ternyata tidak pernah terbukti, bukan? 不曾发生过。 Saudara-saudara, manusia adalah makhluk rohani 弟兄姊妹们，人是属灵的人， dan dicipta menurut gambar Allah. 并且人被造是按照神的形象， Disinilah manusia mencerminkan gambar Allah. 在这里人就表现出神的形象， Sehingga manusia bisa berpikir, 所以人就能够想， manusia bisa punya kehendak, kemauan. 人有他的私意， Manusia bisa merencanakan masa depan. 人能够计划他的未来， Manusia bisa mengenang masa lalu. 人能够纪念怀念以前的事情， Dan manusia bisa melakukan hari ini untuk masa depannya. 人能够做出现在现做，为了他的将来， Ini semua mencerminkan gambar Allah. 这是完全表现出神的形象。 Tetapi gambar Allah sudah rusak. 但是神的形象已经被破坏， Apalagi ketika manusia sudah jatuh dalam 尤 dosa. 其是人堕落在罪恶当中的时 Di 候。 Alkitab dikatakan manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 圣经告诉我们，人已经犯罪，舍弃了神的荣耀， Saudara, sehingga dengan demikian rohani manusia menjadi mati. 所以人的这个灵命就死了。 Terbukti manusia tidak mencari Allah. 这就是证明人不曾信造神。 Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam 当 dosa, 亚当夏娃堕落在罪恶当中的时候， mereka tidak mencari Allah. 他们不相信有神， Sebaliknya Allah yang mencari manusia. 神去找他们。 Karena itu saudara, kekristenan itu bukan agama. Kalau agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. 基督教不是宗教，如果宗教是人想办法去信造神。
Karena tidak pernah manusia mencari 但 Allah. 是人不曾去寻找神， Tetapi Allah lah yang mencari 但是 manusia. 神来找人， Itulah kekristenan. 这叫做基督徒。 Saudara, Tuhan terus mencari manusia. 神不断的寻找人， Karena Allah mencari 因 manusia. 为神寻找人， Dan Allah menjanjikan pemulihan rohani. 那么神也应许我们，让我们的灵命再一次被这个复兴起来。 Pemulihan rohani ini dikerjakan melalui Yesus 复兴 Kristus. 我们的灵命是借着耶稣基督， Rohani kita yang mati 我们的灵命已经死了， akhirnya dibangkitkan kembali oleh Yesus. 最后耶稣基督使我们的灵命复活， Akhirnya diri kita yang berdosa dipulihkan kembali oleh Yesus 以后 Kristus. 我们已经犯罪的神再一次使我们复兴起来。 Inilah sudah berlaku juga buat anak-anak kita. 这也是也跟我们的孩子们有关系。 Anak-anak juga adalah manusia. 我们的孩子也是人， Makanya saudara, orang Israel menyunat anak-anaknya dari kecil. 所以弟兄姊妹们，以色列人把孩子从小已经受割礼。 Mengapa orang Israel menyunat anak-anaknya? 为什么以色列人把孩子有行割礼的？ Oleh karena itu adalah tanda perjanjian yang kekal. 因为这是一个永恒的应许。 Saudara, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham 当神向亚伯拉罕立约的时候， bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham, 神要给亚伯拉罕后裔。 dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, 神对亚伯拉罕说 inilah tanda perjanjianku denganmu. ：“这就是我与你的立约。 Engkau harus menyunat setiap anak-anakmu laki-laki, 每一个男孩子你要行割礼， bahkan juga budak-budakmu dan anak-anak budakmu laki-laki. 你的你的孩子们，努力的孩子们，凡是男孩子都要行割礼。 Itulah tanda 这 perjanjian. 就是这是一个立约的立约的这是神这个守割礼是一个立约的记号。 Dan selain itu, engkau harus mendidik anak-anakmu sebagai mendidik di dalam hukum Taurat Tuhan. 除了这一些，你要教导你的孩子们在神的律法下面。 Jadi sudah di perjanjian lama, anak-anak Israel ada 2 perintah yang penting. 所以在这个以色列人有2个重要的命令。 Anak-anakmu harus disunat, itulah tanda perjanjian. 你的孩子们要行割礼，这是立约的记号。 Dan anak-anakmu harus dididik dalam Taurat Tuhan. 你的孩子们要在律法下受教导。 Itulah yang dicatat di Ulangan pasal yang ke-6. 这是在申命记所记载的。 Nah, saudara, dari sinilah orang-orang Kristen, anak-anak Kristen dibaptis. 从这里就是每一个基督徒的孩子们要受洗。 Nah, dan juga anak-anak orang Kristen dididik dalam ajaran Tuhan. 孩子们，每个基督徒的孩子们在基督教里受教训。 Saudara, kita melihat bagaimana Yesus waktu itu disunat pada hari ke-8. 我们看主耶稣在第八天受割礼。 Saudara, Yesus pada usia 8 hari dibawa ke bait suci, disunat untuk mengikuti perintah Tuhan. 主耶稣第8天受割礼，为了要实行神的命令。 Dan Yesus Kristus juga sebelum memulai pelayanannya, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. 主耶稣基督还没有出去侍奉的时候，也是由施洗约翰的洗礼。
Saudara, Yesus Kristus pada usia 8 hari disunat. 耶稣基督在第八天的时候受割礼， Dia menggenapi hukum Taurat 他要完全按照这个律法， sekaligus sebagai tanda perjanjian kekal kepada Abraham. 这是对约翰一个这是对亚伯拉罕永恒的记号。 Dan kemudian lewat Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus 接 dibaptiskan. 着世袭约翰，耶稣基督受洗。 Waktu itu Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis. 那个时候，世袭约翰不要给耶稣施礼， Merasa diri tidak layak. 因为他觉得他不配， Harusnya Yohanes Pembaptis yang 他觉 dibaptiskan. 得世袭约翰他觉得世袭约翰觉得耶稣要给他施礼， Tapi Yesus katakan kepada dia, 但是耶稣说， lakukanlah untuk menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan. 你要实行，因为要成全神的命令。 Nah, saudara, di dalam keluarga Kristen, 所以，在一个基督化的家庭里面， anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga 每个 Kristen 孩子出生在一个基督化的家庭里面， mengikuti perjanjian lama, Ta- hendaklah dibaptiskan juga. 那么按照旧约也是应该要受洗。 Anak-anak kita sudah tidak perlu disunat lagi, 我们的孩子们不必行割礼， tetapi dibaptiskan. 但是应该要受洗。 Dibaptiskan adalah tanda sunat rohani di dalam diri kita. 受洗就是在属灵的这个受割礼。 Saudara, disinilah mengapa saudara gereja seharusnya membaptiskan anak-anaknya. 在这里，我们我们应该知道，教会应该给孩子们有洗。 Seperti di perjanjian lama ada 2 tanda yang penting. 就在旧约有2个重要的记号， Pertama adalah sunat, 第一就是行割礼， tanda perjanjian. 那就是这个立约的记号。 Yang kedua adalah Paskah, domba Paskah. 第二就是逾越节的羊， Saudara, disinilah juga tanda perjanjian pengampunan dosa dan pembebasan. 这就是赦罪的记号，也是自由的记号。 Maka dalam perjanjian baru juga ada 2 tanda yang penting 在新约也是有2个重要的记 yang 号， kita sebut sebagai sakramen. 那就是我们说的生礼。 Pertama adalah baptisan, 第一就是洗礼， yang kedua adalah perjamuan kudus. 第二就是圣餐。 Baptisan menggantikan sunat di dalam perjanjian 洗 lama. 礼是代表旧约的行割礼， Perjamuan kudus menggantikan Paskah, perayaan Paskah dalam perjanjian lama. 圣礼就是在旧约的逾越节，圣餐就是在逾越节的，在旧约的逾越节。 Saudara, demikianlah pengertian sakramen di dalam gereja 这 kita. 就是我们教会的圣礼。 Tetapi ada gereja-gereja yang tidak mau taat kepada firman 但 Tuhan. 是有的教会，他们也不要按照神的命令。 Anak-anak tidak bisa dibaptiskan. 他说：“孩子们不需要洗礼， Anak-anak belum bisa percaya 孩子 Tuhan. 们还没有相信耶稣。 Apa alasannya anak-anak belum percaya 那 Tuhan? 么你什么原因你的孩子还没有信主？ Saudara, iman berasal dari iman itu pemberian Tuhan. 信心是神赐给你的， Dan iman itu dihasilkan dari pemberitaan firman Tuhan. 信心是从听了上帝的话而来的。 Memangnya anak kecil tidak bisa percaya Tuhan? 是不是孩子们不能相信耶稣？ Jikalau kita mengatakan anak kecil tidak bisa percaya 如果 Tuhan, 我们说孩子不能信主的话， berarti kita meragukan kuasa firman 意思 Tuhan. 就是说我们对神的全能怀疑了神的能力。 Saya heran kepada gereja-gereja 我很奇怪，有几个教会， menilai sakramen dari pandangan manusia. 他们看生理从他们自己严谨的观点与角度， Tidak menilai sakramen dari sudut pandangnya Tuhan. 他们不要看生理从上帝的角度来看。 Saudara, Rasul Paulus pada waktu menulis surat kepada Timotius 当保罗写书信给提摩太的时候，
dari kecil engkau sudah dididik dalam iman dari nenekmu dan ibumu. 从小你已经受到你祖母的教育。 Saudara, dari tulisan dari kecil, dari anak-anak, itu juga pengertiannya bisa dari bayi. 那么从小意思也是也可能是从他做婴孩的时候。 Saudara tahukah Yohanes Pembaptis waktu ada di dalam kandungan mamanya Elizabeth, 弟兄姊妹们，施洗约翰当在他的母胎这个伊丽莎白母胎里面， ketika Maria datang kepada Elizabeth, 当玛利亚来到伊丽莎白面前， saudara, dicatat di dalam Injil Lukas, 在路加福音有记载， bayi dalam kandungan ibu Elizabeth itu melonjak kegirangan. 这个在伊丽莎白母胎的婴孩，他跳动。 Jadi ketika mendengar suara Maria, 所以当听到玛利亚的声音的时候， bayi di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. 在伊丽莎白在母胎伊丽莎白的婴孩跳动。 Saudara, dari dalam kandungan ibu pun Yohanes Pembaptis seolah-olah sudah mendengar suara ibunya. 所以在他的母胎里面，施洗约翰好像已经听到，以至于他跳动。 Saudara, saya mencatat banyak tokoh-tokoh penting. Dari kecil mereka bisa percaya kepada 我 Yesus. 写了很多在圣经的人物，他们从小已经相信耶稣。 Polikarpus, Bapak Gereja, usia 9 tahun menerima Yesus Kristus. Polikarpus 他9岁已经接受耶稣。 Jonathan Edward, teolog terbesar Amerika, usia 7 tahun menerima Yesus Kristus. Jonathan Edward 美国的神学家，他7岁已经接受耶稣。 Isaac Watts, pengarang lagu-lagu Kristen, usia 9 tahun dia menerima 伊 Yesus. 萨沃他写了很多的圣诗，他在9岁已经接受耶稣。 Corrie ten Boom menerima Yesus Kristus usia 5 tahun. Corrie ten Boom 他是5岁接纳耶稣。 Ludwig Zinzendorf, dia pelopor misi Protestan, usia 4 tahun menerima Yesus Kristus. Ludwig 他是宣传派、宣传基督教的，他在小时候已经接受耶稣。 Saya heran gereja-gereja tertentu tidak mau membaptis anaknya. 我很奇怪，为什么很多的教会不要替孩子们忧洗？ Alasannya anak kecil belum bisa percaya 只 Tuhan. 能说原因是孩子还没有相信耶稣。 Kalau anak kecil belum bisa percaya Tuhan, kenapa dibawa ke sekolah minggu? 如果孩子还没有学习、还没有信主，为什么你带到主日学？ Kenapa anak kecil harus ikut sekolah minggu, diberitakan firman Tuhan kepada 为什 mereka? 么要小孩子接受耶稣？还没什么小孩子来到主日学听上帝的话。 Yang mengerjakan iman adalah Roh Kudus dan firman Tuhan, bukan diri kita. 信心是由圣灵的工作，还有神的话，才成为信心。 Nah, gereja-gereja yang tidak mau membaptis anaknya 教会有一些教会不要给孩子洗礼， berarti tidak mau membawa anaknya masuk ke dalam tanda perjanjian kekal dengan Tuhan. 意思就是说，不要把孩子带到跟神曾经立约的永恒的生命， Untuk mengganti rasa bersalahnya, 为了要代表他自己的这个内疚， mereka mengambil ayat Alkitab waktu anak-anak diserahkan kepada Yesus. 他们拿了一些经文，当把孩子交给耶稣的时候， Ayatnya cuma satu. 圣经界只有一个， Ada orang tua yang bawa anak-anak kepada Yesus, 有一个老人家把孩子带到耶稣 tapi 面前， murid-murid melarangnya. 但是这个门徒禁止他。 Lalu Yesus katakan, jangan halangi anak-anak 那么 itu. 他们耶稣说：“你不要拦阻这些孩子， Biarkan mereka datang 让 kepada. 他们带到我这里来。 Nah, ayat inilah yang dipakai sama mereka diganti dengan ini upacara penyerahan anak. 那这个经文他们称为这是一个异教孩子给耶稣的一个这个圣礼。 Dasar Alkitabnya bukan sakramen. 这个
如果他看圣经，这不是一个圣礼， Dasar Alkitabnya bukan tanda perjanjian. 这也不是一个立业的记号。 Saudara, suatu hari D.L. Moody mengadakan pekabaran Injil 有 di 一天 Inggris. ，D.L. Moody 他在英国传道， Lalu saudara, dia mengunjungi sebuah kota kecil. 他就去了一个小的地方。 Saudara, setelah kebaktian penginjilan selesai, 当他已经这个传道讲道以后， Moody pulang ke rumah seorang jemaat. 目的就回到一个会友的家。 Saudara, biasa di zaman dulu, saudara, kalau hamba Tuhan mengabarkan Injil pasti nginepnya di rumah jemaat atau rumah 那 majelis. 是一个很平常的事情，有神的仆人去传福音，晚上都寄宿在会友的家。 Lalu saudara ditanyain sama tuan rumah itu, 所以主任就问 berapa orang yang bertobat? 多少人已经悔改， D.L. Moody menjawab, 目的就说 2,5. 2人半。 Wih, kaget dia. 他奇怪 Oh, apa maksudnya? 什么意思？ 2 orang dewasa, 1 anak kecil? 2个大人一个小孩子， Salah. 错了， 2 anak kecil, 1 dewasa. 2个孩子一个大人， Loh, kenapa? 为什么？ Karena 1 orang dewasa sudah menjalani separuh umurnya. Sedangkan anak kecil masih menjalani sedikit. Dia masih punya waktu yang panjang hidup bagi Tuhan. 因为2个成年人他已经走了人生的半路，但是小孩子还没有走完他的人生。 Anak kecil masih memiliki waktu yang panjang untuk hidup bersama Yesus dan memuliakan 孩 Yesus. 子还有很长的时间能够与耶稣基督同活。 Sedangkan orang dewasa sudah separuh menjalaninya. 那么我们成人已经半个岁数。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹 Kita 们， lihat di sini Yesus Kristus. 我们看耶稣基督 Usia 8 hari dibawa ke bait Allah. 8天带到神的殿中， Disunatkan. 在那里守个礼， Dia menggenapi seluruh perintah hukum Taurat. 他成全律法所有的教导， Lalu dia dibawa bimbingan orang tuanya. 他有父母亲的教导， Dia bertambah besar, makin kuat. 越来越大的成长。 Dan dia makin bertambah-tambah 那 hikmatnya. 么他的智慧也越来越增加。 Usia 12 tahun. 12岁， Itu adalah bar mitzvah. 那叫做 Sebutannya untuk sebutan bahasa 那 Ibrani. 是希伯来文说 bar mitzvah。 Itu tandanya anak tersebut sudah mulai layak untuk menjalani kehidupan seperti orang dewasa. 意思就是说，这个孩子已经有资格或像成人一样的活着， Dia akan menjadi anak Taurat. 他要成为律法之下的孩子， Dia akan dididik dengan kebenaran Taurat yang 他 bagus. 被教导最好的律法。 Satu hari sudah seorang ibu cepat-cepat datang kepada Aristoteles. 有一天，有个母亲很快去找亚里多德， Aristoteles didatangi oleh ibu-ibu itu. 亚里多德他有一个富人家来找他， Tolong Pak, bagaimana ini anak saya? 那么你帮忙我如何我的孩子？ Supaya saya bisa mendidik anak saya. 我的孩子，我很想能够好好教导我的孩子。 Aristoteles tanya, 亚里多德就问他 umurnya berapa? 几岁？ 5 tahun. 5岁。 Cepat pulang, kamu sudah terlambat 5 tahun mendidik anakmu. 他说：“你快点回去，因为你已经迟了5年才教导他。 Saudara yang dikasih ”亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Kan itu orang Tionghoa. 如果中国人 Anak di dalam kandungan ibu pun sudah dihitung usia 1 tahun. 孩子还在母胎里面，已经算为1岁。 Karena itu orang Tionghoa kalau mengikuti penanggalan Tionghoa selalu nambah usia 1 tahun. 所以中国人如果要算中国岁，常常是加1年， Ini sebetulnya kesadaran yang bagus. 这是一个好的开始。 Tetapi bukan sekedar anak itu dikasih makanan yang bagus selama di dalam kandungan. 但是不是说当他在母胎的时候，我们给他很多的营养来吃， Bukan sekedar ketika sudah lahir dikasih makanan yang bagus-bagus. 不是说当他出生的时候，你就给他非常好的食物。
Tetapi apakah emosinya, mentalnya, jiwanya, rohaninya juga dididik dengan baik? 但是他的情感、他的道德、他的品德，你已经教好他吗？ Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan, 的主内弟兄姊妹们， inilah pentingnya pendidikan rohani dalam 这就 keluarga. 是属灵的教育非常重要，在你的家庭里面。 Yang kedua, 第二， keteladanan dalam keluarga. 那就是有一个好，在家里有一个好的榜样。 Saudara Yusuf dan Maria memberikan teladan. 亲爱的主内弟兄姊妹们，约瑟跟玛利亚给一个好的榜样， Yaitu teladan menaati firman Tuhan. 那是就是他们按照神的话。 Saudara, inilah kesempatan buat kita semua orang tua 这是一个非常好的机会，给我们弟兄姊妹们。 yang di rumah tangga kita masih ada anak-anak di 如果我们 dalamnya. 的家里还有很多的小孩子， Berikan keteladanan dalam menaati firman Tuhan. 给他们有一个在敬畏主的方面，给他们有一个好的榜样。 Saya mau tanya kepada kita semua 我 sebagai 要 orang 问你 tua. 们大家， Kita minta anak-anak kita berdoa. 我们要我们的孩子祷 Kita 告， minta anak kita membaca Alkitab. 我们要我们的孩子读神的话。 Tapi saya mau tanya, 但是，请问大家， apakah sebagai orang tua kita memberikan teladan? 是不是我们成为父母亲已经给他们好的榜样？ Apakah sebagai orang tua kita juga berdoa kepada 是 Tuhan? 不是我们成为老人家也是为他们祷告？ Apakah kita juga membaca Alkitab sebagai orang tua? 我们也是为他我们有读圣经为他们。 Saudara, Yusuf dan Maria memberikan teladan. 弟兄姊妹们，约瑟跟玛利亚就给他们好的榜样。 Karena itulah saudara, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Yesus yang 所以 masih muda. 弟兄姊妹们，约瑟跟玛利亚很注意耶稣基督。 Itu ketika Yesus dibawa ke Yerusalem. 当耶稣基督被带到耶路撒冷的时候， Sebetulnya dia sudah cukup bagus. 其实他已经足够好。 Tetapi ketika sudah 3 hari perjalanan tidak ditemui Yesus yang remaja ini. 但是当他们已经走完3天的时候，还找不到耶稣的时候， Maka mereka mencari, 所以他们一直寻找， terus cari. 不断的找。 Akhirnya setelah 1 hari penuh saudara, setelah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. 以后就找到他在神的殿中。 Saudara, jelas di sini sebagai orang tua Yusuf dan Maria menaruh perhatian yang sungguh-sungguh 所 kepada 以在这 Yesus. 里我们看见约瑟跟玛利亚非常的注意耶稣基督。 Di sini bukan memanjakan, 在这里不是要教养， tetapi kalau saudara mengerti orang tua Yahudi, 但是如果你们知道以色列人做父母亲的犹太人， kalau kita juga tahu Maria, 如果我们知道玛利亚， Maria ini ada keturunan dari imam. 玛利亚是一个祭司的后裔， Karena Elizabeth dan Zakaria adalah imam. 因为伊丽莎白跟撒加利亚是祭司， Itu adalah family dari Maria. 他们是玛利亚的亲戚。 Apalagi dalam keluarga imam sangat-sangat taat dalam memperhatikan anak-anaknya. 尤其是在这个祭司的家里，他们非常注意孩子们。 Saudara, sebagai orang tua, sudahkah kita memberikan teladan kepada anak-anak 弟 kita? 兄姊妹们，成为孩子，成为神，父母亲，我们已经给孩子好的榜样吗？ Karena itulah saudara, saya berapa kali sudah mengatakan, 所以弟兄姊妹们，我好几次已经告诉大家， mau mengetahui keadaan orang tua, 你要知道，父母亲的情况， tanyalah kepada anak-anaknya yang masih kecil. 你要问你的孩子，小的孩子， Apakah anak-anak itu akan tahu kebiasaan orang tua di rumah itu bagaimana? 是不是小的孩子知道他们父母亲在家里平常的一些习惯？ Saudara, sebagai orang tua Yusuf dan Maria memahami keunikan anak-anaknya. 成为父母亲，玛利亚跟约瑟，他很知道孩子们的特征。
anak-anak itu punya karakteristiknya sendiri. 孩子有自己的心情， Karena itu ketika melihat Yesus, 所以当看见耶稣的时候， wah begitu hebat sekali. 非常特别。 Yesus bisa berdiskusi dengan ahli Taurat di Bait Allah. 耶稣能够跟那些文书做法律的人，能跟他们谈话。 Waduh, Yesus bisa tanya jawab dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 耶稣能够跟那些文书谈话， Sampai mereka heran semua dengan kecerdasannya. 以至于他们奇怪为什么主耶稣这样的聪明。 Dan Maria menyimpan itu semua dalam hatinya. 玛利亚把这些事情记在他的心中。 Yusuf dan Maria tidak memarahi anaknya. 耶稣跟玛利亚没有发孩子的脾气， Memang Yesus memiliki keunikan. 耶稣自己有一个非常特别的聪明智慧。 Yesus punya karakteristik yang unik 主 sekali. 耶稣有一个特别的好的品德， Saudara, anak-anak kita 1, 2, 3, setiap anak berbeda-beda. 我们有几个孩子，每一个孩子都是不同的心情， Kita tidak boleh menyamaratakan semua 我 anak 们 kita. 不能完全平衡的一起看。 Ada anak yang memang lebih pendiam, 有的比较内向， tapi ada anak yang lebih cerewet. 但是有的吵吵闹闹， Ada anak yang memang kelihatannya alim, 有的好像是怪怪的， tapi ada anak yang juga kelihatannya nakal, 但是也 beling. 看见孩子的动作很多，好像很顽皮。 Anak-anak itu punya keunikannya 孩 sendiri. 子每一个人有自己的特别， Apakah kita pikir yang diam lebih baik dari 是 yang 不是我 cerewet? 们说安静的比较乖？ Apakah yang kelihatannya alim begitu, apakah lebih baik dibandingkan dengan yang nakal? 或者是安静的坐在那里，他比别的吵闹的更好。 Sekali lagi kita tidak tahu masa depan anak 再 kita. 一次，我们不能断定我们孩子的前途， Kita tidak bisa merubah anak kita yang cerewet menjadi 我 pendiam. 们不能把一个爱动的孩子成为一个沉默的孩子。 Kita tidak mungkin bisa membuat anak kita yang nakal itu tiba-tiba jadi alimnya luar 不可 biasa. 能一个顽皮的孩子，我们在最短的时间便使他们成为一个怪的孩子。 Tapi kita menghargai anak-anak kita. 但是我们要尊敬我们的每一个孩子， Tujuan kita hanya satu. 目的只有一个， Arahkan anak kita sesuai dengan firman 你 Tuhan. 要领导你的孩子按照神的话， Lewat keteladanan dari orang tua. 借着我们自己的榜样， Anak itu melihat, 这个孩子看着我们， Papa mama suruh saya berdoa. 他说：“爸爸妈妈叫我祷告， Tapi papa mama berdoa juga enggak? 是不是爸爸妈妈也是祷告？ Papa mama suruh saya baca Alkitab. 爸爸妈妈要我读圣经， Tapi apakah papa mama betul-betul juga baca 但是 Alkitab? 爸爸妈妈有没有读圣经？” Saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan, 主内弟兄姊妹们， keteladanan begitu penting. 榜样是非常的重要， Tapi kita juga memohon pimpinan Tuhan. 但是我们也求主带领我们， Anak kita yang pendiam, 我们一个安静静默的孩子， anak kita yang cerewet, 一个好动的孩子， anak kita yang kelihatannya alim, 我们看一个看起来静静的孩子， anak kita yang kelihatannya nakal. 有的我们看好像非常顽 Mari 皮， kita arahkan dengan benar 让我们带领他们走最好的路， supaya karakteristik anak kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. 让他们的品德感情都在主里面成长。 Hidup dan masa depan ada di tangan Tuhan. 你前途跟你的以后孩子们所做的都在上帝的手中。 Sehingga prinsip utamanya adalah bersandar pada Tuhan. 最重要的原则就是你要依靠神。 Saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan, 主内弟兄姊妹们， Alkitab memberikan petunjuk yang jelas kepada 圣 kita 经很清楚的给我们一个明确的指示， bahwa kita semua orang tua adalah orang yang tidak 我们每一 sempurna. 个孩子父母亲不是一个非常完全的人， Kita semua tidak 我们 sempurna. 大家不是一个非常完 Kita 全的 bisa 人， gagal. 我们能够失败，
kita juga bisa gagal dalam mendidik 我 anak 们也 kita. 能够在教育孩子的一方面失败。 Tetapi jawaban satu-satunya 但是 apa? 一个重要的答案， Jikalau kita menyandarkan diri kepada 如 Tuhan. 果我们自己完全的依靠神， Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. 我相信上帝没有离开你。 Saudara, saya ingat kepada Monica. 我记得一个叫莫妮卡， Monica ini adalah mama dari seorang bapak gereja namanya Agustinus. 莫妮卡是一个教会人物的妈妈。 Saudara, Monica ini menikah dengan ya papanya Agustinus begitu ya. 莫妮卡跟亚阿古斯蒂努的父亲结婚， Suaminya orang yang tidak percaya Tuhan. 那么她的丈夫不是一个信主的人， Ya hidupnya juga sembrono. 他也是生活非常荒唐。 Nah saudara, pasangan suami istri ini akhirnya memiliki anak namanya Agustinus. 所以这一对夫妇生了一个孩子，叫做阿古斯蒂努斯。 Agustinus ini orang yang pinter sekali. 阿古斯蒂努是一个非常聪明的人， Waduh, betul-betul mamanya bofat, tidak bisa mendidik. 那么他的母亲已经没有办法教导他， Mau berdebat, kalah terus. 如果跟他辩驳，必定失败了。 Mau ngomong pengetahuan, waduh anaknya lebih pinter. 讲到科学，他很聪明。 Saudara, 弟兄姊妹们， tetapi Monica adalah seorang mama yang saleh. 但是莫妮卡是一个忠心对主的人， Dia selalu berdoa di hadapan 他 Tuhan. 常常在主面前祷告， Dan masuk ke gereja selalu mendoakan 在 anaknya. 教会为孩子祷告。 Lalu suatu ketika ditemui di gereja dia menangis. 一次在教会，他哭泣， Sudah lalu ditemui sama pendetanya. 牧师就来见他， Kenapa kamu 为 menangis? 什么？ Bagaimana ini anak saya Agustinus? 他说我的孩子阿古斯蒂努斯祷告， Dia terlalu pintar. 他很聪明， Tapi dia betul-betul hidupnya tidak karuan. 但是他的生活腐败， Dia betul-betul dengan penuh tangisan kepada Tuhan. 那么他心里满有哭泣 Supaya 对神， anaknya ini diselamatkan. 他求神帮助拯救他的孩子。 Pendeta ngomong apa? 牧师说， Anak yang didoakan dengan tetesan air mata. 一个孩子，如果你用眼泪为他祷告， Tidak akan binasa. 不可能这个孩子灭亡。 Dan Monica sudah mendapat kekuatan dari 那么 kata-katanya. 这个做母亲的莫妮卡就得着很大的力量， Dia melakukan semua kewajibannya dengan baik. 他完成每一个他应该做的任务。 Sekalipun tidak didukung oleh suaminya. 虽然丈夫不是支持他， Tetapi dia percaya akan firman Tuhan. 但是他相信神的话。 Dan akhirnya Saudara Agustinus bertobat. 最后阿古斯蒂努斯就悔改， Dan dia menjadi seorang bapak gereja yang agung dalam pemikiran-pemikiran 最后 Kristiani. 他成为一个最伟大的宗教人物，他成为一个基督教的大领导。 Saudara ini kasih 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊 Kita 妹们， tidak tahu masa depan. 我们不知道我们的以后， Apa yang akan terjadi hari esok pun kita tidak 明 tahu. 天要发生什么事情，我们也不知道。 Bahkan nanti sore, nanti malam apa yang terjadi pun kita tidak 今 tahu. 天晚上我们要发生事情，什么事情我们也不明白。 Sudahkah kita bersandar kepada 但 Tuhan? 是你已经依靠神吗？ Mari kita memberikan teladan buat anak-anak 让我 kita. 们给我们的孩子们一个好的榜样。 Mari kita berikan bimbingan rohani kepada anak 让我 kita. 们好好的培养孩子们在神的话里面， Karena masa depan ada di tangan Tuhan. 因为这个你的孩子们的前途在上帝的手中。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. 谢谢天父，你已经给我们你的真理， Kiranya Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. 求你在我们心中工作， Supaya kami mengerjakannya. 让我们能够好好的做出来， Khususnya sebagai orang tua. 特别成为父母亲， Mendidik secara rohani kepada anak-anak kami. 在属灵方面教导我们的孩子， Dan memberikan teladan buat anak-anak kami. 给孩子们有好的榜样，
Terima kasih Bapa. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami 好 berdoa. 耶稣圣名求的， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali. Bersyukur untuk berkat yang sudah kita dapatkan hari ini melalui firman yang sudah kita dengar. Dan saat ini kita juga mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Melalui persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat transfer ke rekening yang sudah tertera di bawah ini, atau bisa juga memasukkannya di dalam amplop, ditulis tanggal, kemudian diserahkan kepada hamba Tuhan saat kita datang ke gereja. Saudara, kita mau bersyukur sekalipun di tengah keadaan sulit yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita angkat pujian ini. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, yang selalu memelihara hidup kami. Hingga saat ini, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami juga bersyukur bisa menjadi orang tua buat anak-anak kami. Tolonglah kami, ya Bapa, sebagai orang tua boleh menjadi teladan buat anak-anak kami sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kami rindu, ya Tuhan, yang semakin memperlengkapi kami melalui firman-Mu, sehingga setiap keluarga anak-anak Tuhan boleh diberkati. Dan kami juga mau bersyukur dalam keadaan sulit saat ini. Kami mau belajar, tetap berjalan di dalam iman kami kepadamu. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, dalam doa kami, dan iman yang teguh kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah pemelihara hidup kami, yang selalu menopang kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dari Gembala.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah boleh beribadah bersama secara online di hari peringatan orang tua atau disebut Parents Day. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan Parents Day ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari SD Kristen Petra 9 yang dilakukan secara online dalam perekaman mereka. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Nyanyikan dan masyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Yang besar surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan dunia. Siang dan malam, langit bumi semua yang ada. Yang besar surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Oh, agungkan namanya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan persembahan pujian dari SD Kristen Petra 9. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah anak-anak dari kecil kita latih untuk memuji-muji Tuhan, sehingga mereka bisa berguna bagi Tuhan seumur hidup mereka. Tuhan memberkati. Saudara, biarlah kita sebagai orang Kristen, apalagi orang tua Kristen, menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kita. Kita tidak pernah tahu masa depan kita. Begitu pula saudara, sekali lagi saya tidak bisa memberikan deadline sampai kapan kebaktian online ini akan berakhir nantinya.
Dan kapan kita bisa bertemu kembali di gedung gereja, beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Tapi yang jelas sesuai dengan keputusan sinode, sampai akhir Mei kita akan menjalankan ibadah online ini. Dan nanti saudara, kalau ternyata ada kelanjutannya sampai bulan 6, kita akan umumkan kembali. Karena tidak ada seorang pun yang tahu masa depannya. Saudara, begitu pula dengan persekutuan doa kita tetap mengadakan juga doa secara online setiap Rabu malam jam 7, mengharapkan jemaat untuk bisa bersama-sama hadir, berdoa bersama, sekalipun di rumah, tapi kita disatukan dalam roh dan kebenaran. Berikutnya saudara, bagi saudara yang banyak mendapatkan berkat melalui siaran online GKI Surabaya, kami sungguh mengucap syukur dan kami ingin supaya ibadah kita ini boleh menjadi berkat. Dan kalau saudara sudah mendapatkan berkat, jangan lupa sharingkan kepada rekan-rekan kita, kepada anggota keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, ataupun famili kita, teman-teman kita, supaya mereka boleh dibangun imannya di dalam Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian, kita punya banyak waktu kadangkala mau coba ibadah di gereja-gereja lain yang punya kebaktian online. Saya tidak bisa melarang saudara. Tetapi saudara, kalau kita sudah tahu bahwa gereja tersebut, kita tahu banyak sekali dari berita-berita itu pengajarannya tidak bertanggung jawab, lebih baik jangan diikuti. Jangan diikuti. Apalagi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan, mendengar suara Tuhan dari firman Tuhan. Apalagi saudara yang menghardik virus corona tidak terjadi, bahkan terus-menerus bertambah, sudah mencapai 3 jutaan orang yang terinfeksi. Itu palsu. Karena itu saudara, mari beribadah secara online bersama-sama dengan gereja-gereja yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ini kasih oleh Tuhan bagi saudara yang ada di kota Surabaya, yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, biarlah boleh beribadah dengan kami. Dan kalau saudara nanti kita sudah bisa membuka kembali ibadah gereja kita, biarlah boleh datang, bersekutu, beribadah bersama di gereja kita, sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kita terus berdoa untuk ahli-ahli medis yang sekarang sedang berjuang menemukan vaksin corona. Memang kita mendengar bagaimana berbagai negara dari Inggris, Amerika, China, Israel dan beberapa tempat berusaha berjuang. Kita harapkan itu bisa didapatkan. Juga untuk korban-korban yang terdampak corona, yang sudah berjuta-juta orang. Kita berdoa mereka yang sudah meninggal, keluarganya yang ditinggalkan. Berdoa untuk mereka yang masih dirawat di rumah sakit, yang masih berjuang dengan penyakit corona ini. Mereka yang sudah sembuh, ialah tetap boleh bersyukur dan diberi kekuatan menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Doakan untuk penggembalaan jemaat GKY supaya boleh terus dijalankan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk para medis, secara khusus ahli-ahli yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin bagi virus corona. Bapak, Engkau tolong berbagai negara, para ahli baik dari Inggris, Amerika, Tiongkok, Israel, bahkan juga termasuk Indonesia berjuang untuk bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik bagi para pasien yang terinfeksi virus ini. Mohon pertolongan-Mu ya Bapa, akhirnya supaya pandemi ini boleh akhirnya menjadi selesai. Dan kami percaya akhirnya banyak orang mendapatkan kesembuhan. Tak lupa untuk korban-korban COVID ini Bapak, mereka yang sudah meninggal dunia,
tolonglah keluarga mereka. Bahkan ada juga ya Bapa, anak-anak menjadi yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban COVID-19. Kasihanilah ya Bapa, hiburkanlah mereka semua. Bagi pasien-pasien yang sedang berjuang dengan nyawa mereka, tolonglah ya Bapa, kiranya Engkau beranugerah, secara khusus mereka yang belum mengenal Tuhan, agar boleh mengenal Tuhan lewat Injil yang pernah mereka dengar. Yang mau berdoa juga bagi mereka yang sudah sembuh, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan menolong mereka untuk hidup bersih, hidup bertanggung jawab. Yang mau berdoa juga untuk penggembalaan bagi jemaat GKY, mari sertai dan pimpin ya Bapa. Setiap jemaat boleh terus digembalakan dengan baik melalui komunikasi-komunikasi yang dijalankan dan ibadah online, doa-doa yang dipanjatkan bersama-sama. Ini semua akan membangun iman kami di dalam Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapa mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 sebagai ayat pengutusan bagi kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.